Boleh. Oh. Sekejap. Nampak video macam duduk main handphone. Set now. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Bismillahi masyaallah la quwwata illa billahi masyaallah kullu ni'matin minallah masyaallah al khairu kulluhu biyadillah masyaallah la yasrifu su'a illallah amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala dapat kita bersama-sama pada pagi yang penuh keberkatan ini, pagi Jumaat, Jumaat Mubarakah, Jumaat yang diberkati Sayyidul Ayyam, penghulu kepada segala hari. Mudah-mudahan kita mendapatkan bahagian daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada hari ini, keberkatan dalam hidup kita insya-Allah. Jadi selamat datang diucapkan, ahlan wa sahlan pada sahabat-sahabat yang bersama-sama dengan kita di Facebook page Klinik Ngaji Kubat Center kita pada pagi ini, untuk kita bersama-sama dalam topik perbincangan kita, topik berkat Jumaat kita pada pagi ini. Ahlan wa sahlan, marhaban bikum, yang mengucapkan salam kepada kami di ruangan komen, dibalas, dijawab lafaz salam tersebut, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Basitah ada, Puan Norizita, Puan Elvira, Puan Normadiah, Puan Nur Juliati, Puan Hajar Muhammad, Puan Siti Mahawa, dan juga sahabat-sahabat yang lain yang mudah-mudahan sentiasa kita mendapatkan keberkatan daripada Allah insya-Allah. Jadi untuk sesi pada pagi ini, topik berkat Jumaat, sebahagian grup-grup WhatsApp sudah kita hantarkan dengan salinan PDF risalah yang ditulis oleh Al-Fadhil Ustaz Husni kita, guru kita hafizahullah taala, dan yang akan dibincangkan pada hari ini insya-Allah. Dan bagi sahabat-sahabat yang baru masuk, boleh bantu share majlis kita, boleh tag rakan-rakan juga,
Dan untuk mendapatkan nota PDF itu, bagi yang tidak ada dalam grup WhatsApp, boleh subscribe ataupun join di channel Telegram kita, Telegram t.me/Kubat Center. Link sudah pun diberikan pada caption ataupun description video live kita pada hari ini. Jadi boleh sama-sama masuk ke dalam itu untuk dapatkan, untuk download PDF risalah tentang sedekah yang akan dibincangkan sebagai bahan bacaan kita pada pagi ini, yang akan dibimbing insya-Allah oleh Al-Fadhil Ustaz Usni. Dan untuk itu saya ingat kita boleh mulakanlah insya-Allah perbahasan kita pada pagi ini dengan boleh masing-masing merujuk kepada PDF tersebut. Minta maaflah sebab kita tak dapat hantar awal kerana ada beberapa kekangan. Kalau tidak mungkin boleh print dulu ke apa semua kan. Tapi ala kulli hal tak apalah, boleh dirujuk di PDF itu untuk kita baca. InsyaAllah sama-sama akan risalah tersebut. Dan jazakumullah khairal jazak, terima kasih diucapkan juga kepada sahabat-sahabat yang concern, yang prihatin dengan Kubat Center, di mana sokongan dan dokongan kalian tuan-tuan dan puan-puan, kami ucapkan jazakumullah khairal jazak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membalasnya dengan balasan yang baik. Kepada semua yang menyokong, baik yang sama-sama hadir dalam majlis kita, baik yang menyokong dengan menyumbangkan dana kepada Kubat Center untuk berlangsungnya program-program yang dianjurkan oleh Kubat Center, untuk guru-guru kita juga insya-Allah, dan juga apa sahaja bentuk sokongan, hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu membalas jasa kalian. Termasuk juga concern jemaah kita, masya-Allah, sebaik sahaja kita rilis poster iklan pada pagi ini, ada yang tegur kan, ada yang bagi tahu, Ustaz, kalau tengoklah, kalau perasan balik dekat poster tu kan, kalau perasan dekat poster tu ada gambar di antara gambar saya dengan gambar Ustaz Usni, ada kita bubuh gambar tangan yang sedang, sebab tajuk kita pada hari ini adab bersedekah tak, tangan yang sedang menghulurkan shilling yang ada mahabbah yang ada love di tengah tu. Gambar tu saya kutip kat Google lah ceritanya. Jadi ada yang perasan, concernnya jemaah kita, masya-Allah, katanya, Ustaz, gambar ni ada yang tak kena lah Ustaz. Ada yang tak kena. Apa yang tak kenanya tu, kalau diperhatikan gambar poster kita itu, yang memberi itu, tangan di atas itu, yang memberi itu adalah tangan kiri. Jadi saya pun tak perasan tangan kiri, tangan kanan, pasal bukan tangan kita. Kalau kita tangkap gambar tangan kita sendiri, mungkinlah kita bagi tangan kanan. Tapi bila diperhati sungguh, ya Allah, sungguh tangan yang dalam poster tu adalah tangan kiri yang bagi tu. Jadi kita boleh katakan gambar contoh bersedekah di situ adalah gambar contoh orang yang tidak jaga adab dalam bersedekah. Boleh cover kot situ, corner lah. Selagi boleh pusing, kita pusing lah. Jadi memberi sedekah itu memang afdal lah, elok dengan tangan kanan. Kiri ni kita guna hak benda-benda kotor-kotor je lah. Istinja boleh lah pakai tangan kiri. Minum, makan, bagi barang pada orang, ambil barang, elok lah dengan tangan kanan. Cumanya gambar tu bila diperhatikan, dia bagi tu dengan tangan kiri. Jadi itu bahagian daripada mungkin maknanya concern jemaah kita, masya-Allah, daripada awal pun dah nampak kan. Itulah antara adab-adab yang perlu kita ambil perhatian juga dalam kita apabila memberikan sesuatu kepada orang lain. Gunakanlah tangan kanan. Jadi itu mukadimah lah. Mukadimahnya kita syarah poster dulu. Syarah gambar dekat poster. Jadi bolehlah bersedia masing-masing insya-Allah untuk buka PDF yang sudah kita bekalkan. Dan dengan segala hormatnya saya jemput Al-Fadhil Ustaz Usni untuk memulakan mukadimah kepada risalah yang disusun oleh beliau insya-Allah. Falyatafaddal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tibbil qulubi wa dawaiha wa sihatil abdani wa shifaiha wa nuril awsar wa dhiyaiha wa qutil arwah wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma
Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa baraka wa sallam wa fa'al kadzalika li ahbabi abadan ya rabbal alamin. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'nahu aw naqra'u fi hadzal majlis wa ma qablahu wa ma ba'dahu fahfaz alaina hatta taruddahu ilaina waqta ihtiyajina ilahi ya arhamar rahimin. Amin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan pada semua tuan-tuan puan-puan yang sudi meluangkan waktu pada pagi ini untuk bersama-sama dengan Klinik Ngaji Kubak Center. InsyaAllah kita dengan tajuk yang Ustaz Fahmi sebutkan tadi, yakni adab bersedekah. Kita ambil daripada kelebihan hari Jumaat juga, yakni untuk memperbanyakkan sedekah. Jadi kita cuba untuk memahami lebih banyak berkaitan dengan kelebihan bersedekah dan adab bersedekah. Moga-moga sedekah yang kita laburkan pada hari Jumaat atau hari-hari yang lain itu diterima di sisi Allah, insya-Allah. Amin. Boleh. Jadi kalau tuan-tuan tengok pada PDF yang kita bagi, boleh terus pada muka surat yang ke-5. Muka surat yang ke-5 pada menyebutkan kelebihan dan ganjaran bersedekah. Kelebihan dan ganjaran bersedekah. Tujuan kita sebutkan kelebihan dan ganjaran bersedekah ni untuk menambahkan semangat lah. Kita dah tahu dah kelebihan dan ganjarannya. Cuma kita ulang banyak kali apa yang kita tahu ni supaya kita bertambah kuat dengan semangat untuk memberi. Semangat untuk memberi. Baik, tambahnya dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Surah Al-Baqarah ayat 177 disebutkan Allah Ta'ala, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili wasailina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakah. Jadi Allah Ta'ala menyebutkan dalam ayat ni, bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan mukamu ke arah timur dan barat. Bukan sekadar itu. Namun kebajikan adalah beriman seseorang kepada Allah dan hari akhirat dan segala malaikat dan segala kitab dan sekalian para nabi, dan menderma hartanya akan dalam keadaan dia menyayangi harta itu kepada kaum kerabat, kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada orang yang susah dalam perjalanan, kepada orang-orang yang dalam keadaan meminta berharap, dan untuk memerdekakan hamba-hamba abdi. Dan termasuklah kebajikan adalah orang yang mengerjakan sembahyang dan mengeluarkan zakat. Jadi ayat ni komplit cerita tentang definisi ataupun kelebihan memberi sedekah. Yang mana kalau kita nak bagi sedekah, kita kena faham kita bagi sedekah itu kerana menzahirkan daripada cabang keimanan kita kepada Allah. Jadi disebutkan dulu man amana billah, sebut dulu orang yang beriman kepada Allah. Dihitung sedekah sebagai kebaikan kerana dia beriman kepada Allah dulu. Kalau dia sekadar bagi kebaikan, bagi sedekah, bagi derma tapi tidak beriman kepada Allah, itu hanya kebaikan di sisi manusia yang tidak terhitung di sisi Allah SWT sebagai kebaikan yang akan memberi kebaikan kepada dia di hari akhirat. Jadi orang yang nak memberi sedekah kena faham dulu interaksi sedekah dia sebenarnya adalah kepada Allah. Sebelum dia berinteraksi kepada makhluk yang lain, interaksi dia dulu adalah kepada Allah. Jadi kalau kita memberi kerana Allah ataupun kita beri kerana hubungan kita kepada Allah, kita tak mudah tergurislah dengan orang yang tak memberi yang tak membalas pemberian kita tu. Orang kalau memberi, kadang-kadang dia mengharapkan satu pulangan kan. Termasuklah terima kasih, sekurang-kurangnya terima kasih daripada pihak yang menerima. Tapi orang yang menerima tu terlupa cakap terima kasih. Jadi orang yang beri tu terasa tergurislah. Kenapalah tak ucap terima kasih sedangkan saya ni bagi sungguh-sungguh ni. Dia tu ada terguris. Itu kerana kurang, punca berlaku perkara tersebut kerana kurangnya pergantungan pengharapan dia kepada pembalasan Allah. Kalau dia tahu Allah Ta'ala akan membalas kepada apa yang dia bagi, dia tak perlukan siapa pun ucap terima kasih kepada dia, kerana dia tak mengharapkan pulangan daripada pihak yang bawah.
Kerana dia tahu dia akan dapat pulangan daripada pihak yang atas. Itu kepada pihak yang memberilah. Pergantungan kepada Allah dalam memberi, dalam mendapatkan balasan. Jadi dia tak tegur dia kalau tak ada orang membalas. Tak ucap terima kasih, tak apa, tak ucap terima kasih, tak apa, saya terus memberi. Kerana dia tahu dia tetap akan dapat pulangannya daripada pihak yang lebih besar, yakni pihak Allah Subhanahu wa taala. Tapi daripada pihak penerima perlulah membalasnya. Orang dah melakukan kebaikan, takkanlah tak dibalas pula kebaikan. Itu tak beradab jugalah. Sebagaimana yang diajar oleh Nabi, siapa yang tak bersyukur kepada manusia, dia sebenarnya tak bersyukur kepada Allah. Kalau tak zahirkan syukur kepada manusia, sebenarnya tak zahirkan syukur kepada Allah. Itu daripada pihak penerima, kan. Cumanya asas je, kalau memberi, ingatlah Allah, ingatlah hari akhirat. Kerana apa yang kita bagi ni untuk akhirat kita. Yang kita usahakan, amal ibadah yang kita usahakan untuk kita perbanyakkan ketika kita hidup ni, kerana untuk menjamin kesenangan akhirat. Di akhirat tu nanti kita akan tercari-cari detik-detik waktu kita melakukan kebaikan. Jadi nikmat panjang umur adalah nikmat untuk melakukan ketaatan, bukan membanyakkan detik-detik umur tu dihabiskan untuk hiburan, tidak. Panjang umur semata-mata itu bukan satu nikmat yang bernilai, kerana panjang umur tu dibagi untuk beribadah. Kalau kita bacalah kisah-kisah di hari akhirat, ramai orang yang menyesal terhadap panjang umur kerana dia tidak mengisi detik-detik waktu saat itu dengan Allah. Maka dia pertanyakan, kenapa aku bagi panjang umur tapi tak dihabiskan untuk berzikir kepada aku, atau ingat kepada aku, atau melakukan ketaatan kepada aku? Itu antara soalan yang dibocorkanlah oleh Nabi SAW, antara soalan kubur dan soalan hari akhirat tu. Jadi maksudnya panjang umur semata-mata, kalau tak lakukan apa-apa, itu perkara yang akan memberi kesan buruk kepada diri sendiri. Jadi nikmat panjang umur itu disempurnakan dengan nikmat beribadah. Jadi lakukan sebanyak-banyak ibadah. Tapi kerana apa tu? Kerana nanti umur itu akan dihitung semula di hari akhirat. Jadi jangan santai sangat dengan rehat. Ditakuti nanti bila ditimbang amal kita di akhirat tak ada waktu-waktu tu kerana banyak sangat berehat. Jadi jangan banyak sangat berehat. Tapi kalau rehat untuk menambahkan lebih banyak amal, tak apa, berehatlah. Semalam dah banyak kemulal. Jadi waktu pagi ni nak rehat sekejap lah. Itu boleh sebab nanti nak buat banyak lagi. Itu dibenarkan. Tapi kalau rehat untuk berhenti, itu berhati-hati. Kerana takut-takut akan diperhitungkan amal kita rupa-rupanya sedikit. Na'udzubillah. Beriman kepada para malaikat. Jadi beriman pada malaikat juga bahagian daripada motivasi beri sedekah. Kerana malaikat akan mendoakan orang-orang yang memberi kebaikan kepada orang lain. Subhanallah. Kita doakan untuk orang lain saja, malaikat balas dengan doa kebaikan kepada kita. Bagaimana kalau kita membantu orang lain? Pastilah malaikat akan mendoakan lebih banyak lagi untuk kita. Beriman juga dengan kitab, para nabi, dan memberi kebaikan daripada harta kita kepada yang kita sayang. Harta yang kita sayang sebagai sedekah kepada orang lain. Kerana itu ujian. Ujian Allah. Memberi harta yang paling kita sayang kepada orang yang memerlukan, itu maknanya kita tak mengharap kepada barang tersebut. Hubungan kita kepada barang tersebut hanya di dunia saja. Itu bukti. Kerana kita tidak menyimpannya. Kita tidak menyimpannya untuk diri kita. Kita tak terlalu sayang harta tersebut. Itu bukti ada keimanan kita kepada Allah dan hari akhirat. Kerana orang yang mencintai dunia semata-mata, dia susah untuk berpisah dengan perkara yang dia sayang. Itu kayu ukur. Kalau nak bagi agak-agak, itu maksudnya ada dalam hati kita tu rasa cinta pada dunia. Buruk ke? Di satu pihak memang satu perkara yang tidak dibolehkan. Kerana dunia ni tidak kekal. Bahkan dengan meninggalkan dunia, Allah Ta'ala akan bagi ganjaran lebih besar. Orang yang mengorbankan bahagian daripada hartanya untuk kebaikan akhiratnya, Allah Ta'ala bukan balas di dunia saja, tapi balas di akhirat dengan lebih banyak. Jadi yang kita korbankan sedikit tu sebenarnya untuk kebaikan kita. Tapi kalau sedikit tu kita takut untuk korbankan, takut nanti akhirat tak ada bahagian untuk kita pula. Jadi kita korbankanlah harta yang kita sayang, harta yang terbaik. Bukan kerana kita takut ia tak kembali. Bukan kerana kita risau ia tak kembali. Ia pasti kembali. Jangan risau tentang itu. Ia pasti kembali. Setiap yang kita korbankan,
Itu kerana akan dibalas. Itu kerana keyakinan kita ia akan dibalas. Okay. Kepada siapa kita nak bagi? Dalam ayat ni dia bagi tahu kepada kaum kerabat. Itu paling utama. Kita sibuk bagi pada orang jauh, tapi ada kaum kerabat kita yang miskin, yang memerlukan, yang kita buat-buat macam tak nampak lah. Di antara ujian akhir zaman adalah memang hubungan dengan kerabat tu terganggu. Kita biasa dengar, kalau saya bagi pada saudara saya ni nanti bergantung pula pada saya pula kan. Dah bagi sekali nanti minta lagi. Kalau bagi pada orang awam ni, pada orang lain yang jauh-jauh ni, kita bagi sekali tak minta dah. Itu memang ujian akhir zaman. Kita melihat saudara kita sebagai beban. Sebenarnya di situlah ruang Allah Ta'ala menguji kita. Saudara kita lebih utama untuk mendapat bahagian daripada harta kita berbanding orang lebih jauh. Kerana kalau dia memerlukan, maka dia lebih utama. Sebab tu disebutkan zawil qurba dulu. Orang yang punya kerabat dulu. Jadi kalaulah kita memberi dan dalam keadaan kita takut dia akan meminta, janganlah takut. Kerana Allah Ta'ala lah yang akan menolong kita. Kita dapat harta kita pun kerana Allah Ta'ala bagi. Kan? Jadi kalau kita sampaikan kepada dia dan dia datang kembali, kalau ada bahagian rezeki dia daripada kita, akan sampailah daripada Allah SWT kepada kita untuk diberi kepada dia. Kalau kita takut nak bagi kerana kita rasa itu harta kita, maka itu ujian. Muhasabahlah dalam diri kita, yang dalam hati kita ni ada rasa cinta kepada dunia. Tapi kalau kita untuk didik mereka, itu ada bahagian yang lain pula lah. Kan, saya takut kalau saya bagi duit nanti habis. Saya bagi dia pekerjaan supaya dia boleh bekerja. Itu bahagian jugalah daripada kebijaksanaan kita mengatur susun kerabat kita agar lebih berdikari dan bermanfaat lah. Tapi janganlah kalau dia betul-betul dalam keadaan memerlukan kita tak bagi. Itu bukan yang sepatutnya. Kemudian bagi kepada anak yatim yang tidak mempunyai tempat bergantung. Jadi kita pergi dan banyaklah kelebihannya memberi kepada anak yatim ni. Dan beri kepada orang miskin, orang-orang yang dalam keadaan memerlukan. Ada hadis Nabi SAW, cuma sebagian ulama menyebutkan hadis ni dhaif. Hari akhirat nanti, orang miskin yang bersabar di sisi dalam musibah dunia ni, Allah Ta'ala akan bagi di akhirat satu tanah besar meliputi langit dan bumi di akhirat, yang mana diberi kerana kesabaran dia. Maka siapa yang pernah berbakti ataupun membantu dia ketika di dunia, dia akan bahagikan tanah itu kepada mereka. Subhanallah, tu kan Nabi dia sebut. Nabi kata, jadi wahai orang kaya, bantulah orang miskin di dunia kerana mereka akan bantu kamu di akhirat. Jadi bantu orang miskin. Dan orang yang terlantar dalam perjalanan. Maksudnya orang yang dalam musafir memerlukan bantuan. Kemudian kepada orang-orang yang meminta, orang yang dalam keadaan meminta kerana memerlukan. Dan untuk memerdekakan hamba abdi, dan termasuklah orang melakukan kebajikan adalah orang yang semayang dan mengeluarkan zakat. Jadi maksudnya ibadah memberi ini menyokong ibadah solat dan zakat. Zakat dulu, barulah yang wajib dulu, zakat dulu wajib, barulah yang sedekah. Sedekah ni sunat. Jangan sedekah banyak, zakat tak bayar, itu tak patut. Kerana kebajikan tu diukur dari keimanan kepada Allah, kemudian solat, kemudian zakat, baru sedekah. Boleh. Kemudian banyaklah daripada ayat lain. Kalau nak ceritakan tentang memberi sedekah ni, banyak dalilnya. Kemudian daripada ayat yang kita nak kongsikan ayat yang mana? Masa tak banyak, kita kongsi ayat yang ketiga. Okay, ketiga ni menarik. Man zal ladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Daripada ayat surah Al-Baqarah ayat 245. Ini sebenarnya kelebihan yang Allah Ta'ala jamin kepada orang yang memberi sedekah atau memberi derma atau memberi sumbangan di dunia. Allah Ta'ala kata, siapa orang yang mahu memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik, yakni ikhlas kerana Allah, supaya Allah Ta'ala melipat gandakan balasannya dengan berganda-ganda banyaknya. Ini kelebihan yang Allah Ta'ala sebut sendiri. Kelebihan kepada orang yang memberi sedekah. Memberi sedekah ni ibarat memberi pinjam kepada Allah. Macam mana Allah Ta'ala mengibaratkan memberi pinjam kepada Allah? Kerana Allah Ta'ala nak balas balik. Jadi maksudnya ketika kita memberi sedekah, kita sebenarnya berurusan dengan Allah, bukan dengan makhluk. Makhluk ni hanya tempat kita menzahirkan apa yang kita ingin lakukan daripada kehambaan kita kepada Allah. Kalau kita ingin bersabar, daripada ruang mana kita bersabar? Tentulah daripada manusia yang menyusahkan kita.
Kalau kita ingin dapat pahala memberi, di mana ruang kita ingin dapatkan pahala memberi? Tentulah daripada manusia juga. Kita menunjukkan perbuatan memberi kepada manusia, Allah Ta'ala akan balas kepada kita dengan kebaikan yang banyak. Jadi Allah Ta'ala sebut sini dalam surah ini, siapa nak bagi pinjam kepada Allah? Maksudnya Allah nak balas balik ni. Cuma nak bagi pinjam ke tak? Itu persoalan dia. Nak bagi pinjam tak? Ada orang susah yang Allah Ta'ala datangkan kepada kita. Guru saya selalu sebut. Apabila datang orang susah kepada kita, itu bukan datang dengan sekadar datang begitu saja. Itu datang daripada Allah yang halakan kepada kita. Dalam banyak-banyak dalam kedai makan tu, dia datang kepada kita. Kenapa kepada kita? Jadi itu ujianlah. Guru saya mengajar, memandang itu ujian daripada Allah. Dalam banyak-banyak orang datang kat kita pula. Tolong nak minta sedekah sikit. Jadi meminta sedekah kepada kita tu bukan dia minta sedekah, tapi Allah nak tengok kita nak tak memberi. Nak tak memberi kepada Allah dulu. Bukan beri kepada Allah maksudnya kita beri duit kepada Allah, tapi kita kembalikan apa yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Ujianlah. Bukti kita tidak cinta kepada dunia dan cinta kepada Allah. Ketika mana Allah Ta'ala memberi, kita syukur. Ketika Allah minta balik, kita berikan semula dengan rela hati. Tapi bukan sekadar itu, terhenti di situ. Allah Ta'ala akan balas pula. Kerana kita tidak cintakan dunia, maka dia berikan kita sebanyak-banyaknya. Kerana dia tahu, kita tidak akan simpan pada harta tersebut. Dan itu ujian juga bagi kita. Kan? Sebetulnya orang lagi banyak harta, lagi banyak memberi. Bukan lagi banyak harta, lagi simpan. Dan daripada hadisnya yang nombor 4 tu kelebihan dia, daripada Nabi SAW menyebutkan badiru bis sadaqah fa innal bala la yatakhattaha. Segeralah bersedekah kerana sesungguhnya bala tidak akan melampaui sedekah. Maksudnya siapa yang sentiasa memberi sedekah, Allah Ta'ala akan menjaganya daripada, akan dibenteng dia daripada bala. Jadi ulama menyebutkan apabila ada ruang memberi sedekah dan kita memberi sedekah, maksudnya kita sedang benteng diri kita daripada bala yang akan tiba kepada kita. Banyak bala yang ditulis dalam takdir itu, Allah Ta'ala tahan dia dengan sebab kita ditakdirkan memberi sedekah. Jadi ulama sentiasa melihat apabila ada orang, apabila diberi keringanan, maksudnya ringan hati dia untuk memberi sedekah, maksudnya diri sedang dijaga daripada bala. Di situlah dia nampak perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh? Itu daripada hadis yang nombor 4 lah. Boleh baca yang seterusnya. Oleh. Okey. Kemudian niat bersedekah. Niat bersedekah, kita masuk sedikitlah. Panjang niat sedekah ni ada 24 niat bersedekah. Waktu kita nak bagi sedekah tu, antara niat-niat kita niatkan waktu memberi tu ada 24. Ada 24. Ni saya kumpulkan daripada kitab ulama Hadramaut, Habib Sa'ad dengan Habib Zain bin Sumaid, hafizallah taala. Dalam memberi kita perlu niat. Niat ketika melakukan ketaatan ni merupakan satunya motivasi. Kalau kita niat kita kuat, maksudnya kita azam lah, istilahnya lebih kurang macam bahasa motivasi, azam. Kita berazam untuk beri ni, membantu orang miskin, mendekatkan diri kepada Allah, lindung daripada kemurkaan Allah, menarik rahmat Allah. Tu niat-niat ketika kita memberi. Niat tu ibarat doa lah. Apa yang kita nak capai daripada sedekah kita tu. Jadi boleh kita follow niat-niat ni, kita niat waktu kita nak memberi ni. Cuma ada banyak lah, takut habis masa berniat je tak bagi-bagi. Jadi kita patut seimbang lah. Kita cuba ambil hari ni kita ambil 5 niat dulu, kemudian kita beri. Ambil 5 niat, kita beri. Begitu. Yang kedua, selain daripada motivasi, ia juga sebagai ganjaran pahala. Lagi banyak niat yang kita niatkan, lagi banyak pahala yang kita dapatkan. Jadi kalau kita bukan sekadar dapat pahala memberi sedekah, tapi kita dapat pahala berniat dengan niat-niat yang baik. Boleh? Jadi boleh baca bahagian itulah. Apa ni? Oh, ada. Okey, kita nak pergi pada adab bersedekah. Fokus kita pada ini. Adab sedekah muka surat 11. Jadi niat tadi boleh baca dulu. Adab bersedekah muka surat 11. Saya ambil konten ni daripada kitab Al-Adab yang disusun oleh Mujizuna Al-Habib Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim hafizahullah ta'ala, menyebutkan dalam kitab adab. Ni nak tunjuk kitabnya. Ni kitab lama ni, kitab Al-Adab. Ada kitab baru,
kitab baru lebih besar lagi. Kalau berminat boleh tempah Ustaz Fahmi insya-Allah. Daripada adab bersedekah yang pertama yang disebutkan dalam muka surat 11 tu, memberinya dengan penuh keikhlasan. Jadi maksudnya adab pertama adalah jaga hati. Kita memberi bukan kerana kita mampu. Kita memberi kerana kita ingin mendapatkan balasan daripada Allah. Kalau kita tak mampu memberi pun tapi ada niat memberi, Allah Ta'ala akan bagi ganjaran daripada niat kebaikan tu. Tapi mesti ikhlas kerana Allah. Kalau kita niat memberi, kita nak bagi banyak, tapi kita berniat untuk menunjuk-nunjuk kepada orang, itu bukan bahagian daripada pemberian yang diterima di sisi Allah. Susahlah kalau dijamin pemberian dalam bentuk riak ni, pemberian yang sekadar menyampaikan barang sajalah. Kelebihan manfaat untuk dirinya itu ditahan. Wal'ayazubillah. Kerana dia memberi untuk manusia, maka sebenarnya manusia telah memuji dia, apa lagi bahagian yang dia dapat. Selesailah. Ada satu hadis Nabi SAW menyebutkan, ada 3 golongan yang Allah Ta'ala panggil. Orang kaya, orang yang kaya yang memberi, kemudian pejuang yang berjuang di medan perang, kemudian ahli Quran yang membaca Al-Quran. 3-3 ni Allah Ta'ala panggil. Allah Ta'ala tanya, dengan kelebihan yang aku bagi, ke mana kamu letakkan? Ke mana kamu sampaikan? Jadi orang kaya kata, saya memberi ya Allah. Saya memberi fisabilillah, kerana engkau ya Allah. Kemudian Allah Ta'ala bentak dalam hadis tu. Allah Ta'ala kata, tak, kau tak memberi kerana aku, kau beri kerana nak dipuji orang. Lalu malaikat datang. Dalam hadis tu, malaikat kata, betul ya Allah, dia beri kerana dipuji orang. Allah Ta'ala tanya, dah dipuji ke belum? Dah dipuji ya Allah ketika hidup dulu. Ketika dia beri tu, orang terus puji dia. Jadi ada tak bahagian yang perlu aku sampaikan kepada dia? Tidak ada ya Allah. Maka kalau begitu, tak ada hubungannya dengan aku, campakkan dia ke neraka. Pejuang fisabilillah pun begitu. Saya berjuang ya Allah dengan tenaga yang kau bagi fisabilillah. Kerana-Mu ya Allah. Tak, kau tak buat kerana aku. Kau buat kerana dipuji orang, nak dipuji sebagai superhero. Jadi dalam hadis tu, malaikat kata, betul ya Allah, dia nak dipuji orang. Dah dipuji belum? Dah dipuji ya Allah. Kalau begitu tidak ada hubungan dengan aku, maka campakkan ke neraka. Dan golongan yang ketiga adalah orang yang baca Quran. Dengan suara yang aku bagi, kelebihan ilmu yang aku bagi, ke mana aku letakkan? Jadi orang tu kata, saya membaca Al-Quran ya Allah, kepada orang ramai ya Allah, kerana-Mu ya Allah. Tak, kau tak buat kerana aku. Kau buat kerana nak dipuji orang, suara kau sedap, kau pandai mengaji, hukum baik semua. Jadi malaikat tanya, malaikat kata, betul ya Allah, dia buat begitu kerana tujuan itu ya Allah. Dah dipuji belum? Dah dipuji ya Allah. Ada bahagian lagi perlu aku balas? Tidak ada ya Allah. Maka dicampakkan ke neraka. 3-3 ni melakukan ketaatan, tapi dalam keadaan mengharapkan pulangan daripada manusia. Dan dapat pulangan daripada manusia, maka tidak ada pulangan daripada Allah. Allah Ta'ala tidak memberilah. Maka itu peringatan. Dalam melakukan ketaatan, hubungan kita hakikatnya kepada Allah, bukan kepada manusia. Jadi jaga keikhlasan kita, terjaga dengan kita mengharapkan pulangan daripada Allah. Itu saja. Solid. Kalau masih lagi hati kita berbelah bagi, ada manusia dah ada, itu ditakuti. Bahagian mengharap pulangan daripada manusia itu lebih besar daripada bahagian mengharap pulangan daripada Allah. Ganjaran daripada Allah, redha daripada Allah. Maka hati-hati ketika melakukan ketaatan daripada niat yang kita pecahkan kepada beberapa perkara itu. Memang dibolehkan bagi sebagian ulama nak buat kerana dunia, akhirat boleh buat kerana dunia. Tapi ditakuti kerana dunia itu lebih besar daripada kerana akhirat. Na'udzubillah. Jadi jaga keikhlasan. Macam mana nak jaga keikhlasan? Dengan merasakan bahawa apa yang kita ada ni daripada Allah. Dan apa yang kita nak buat ni kerana Allah. Dan apa yang kita buat ni sedang dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan itu kita terjagalah daripada niat-niat yang buruk, terutamanya riak dan takabur. Boleh? Laju nak baca ni. Kemudian tidak meminta balasan walau apapun bentuknya agar pahala sedekahnya tidak berkurang. Ni adab. Ini adab paling tinggi ni nak buat. Tidak meminta balasan. Boleh tak minta balasan pada orang yang beri? Boleh. Saya dah tolong kamu, kamu takkan tak boleh tolong saya? Boleh tak? Saya bagi kamu ni, kamu nanti kamu tolong saya? Boleh tak? Boleh. Tapi itu bukan hakikat memberi, adab memberi sedekah. Kerana adab memberi sedekah, hubungan memberi sedekah. Dalam beri sedekah bukan kepada manusia kita memberi. Kita hidup untuk capai redha Tuhan. Manusia boleh bagi redha? Tak boleh. Ada manfaat tak redha manusia kepada kita? Tidak ada. Kalau Tuhan tidak redha kepada kita, maka sebesar mana pun redha manusia kepada kita, tidak ada manfaatnya. Maka redha Tuhan lebih utama daripada redha manusia. Maka bagi menjaga diri kita daripada terlepas daripada mendapatkan keredaan Allah, kita tidak menagih redha daripada manusia. Kita tidak menagih balasan daripada manusia. Hatta ucapan terima kasih pun kita tak harapkan.
dalam benak hati kita. Kalau dia ucap alhamdulillah, itu nikmat daripada Allah. Allah Taala zahirkan pemberian tu diterima di sisinya ketika di dunia. Dengan ada orang menghargai nikmat itu ketika di dunia. Tapi kalau mereka tidak menghargainya di dunia, dengan tidak membalas apa pun, tak bagi hadiah, ucapan terima kasih pun tak bagi, kita tidak kecewa. Kerana kita tahu kita memberi mengharapkan keredaan dan pahala daripada Allah. Susah menjaga, susahlah. Tapi ada choice lain ke? Ada pilihan lain ke di dunia selain daripada redha Allah di akhirat? Tak ada. Kita ada satu jalan saja. Bersabar dengan keburukan manusia kalau mereka menzahirkan keburukan. Kerana daripada keburukan mereka, kita dapat pahala. Tapi kalau mereka menzahirkan kebaikan, kita dapat dua kali nikmat. Nikmat bahagia di dunia dengan nikmat bahagia di akhirat. Belum di akhirat dapat ganjaran, di dunia dapat ganjaran dengan ucapan terima kasih itu meluaskan dada kita. Semangat kita nak terus memberikan sebab ada orang menghargai. Itu motivasi yang Allah Ta'ala bagi. Nikmat lah tu. Melapangkan hati kita. Daripada ucapan terima kasih saja melapangkan hati. Itu nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Itu maksud kebaikan insya-Allah diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana ada manusia menghargai pemberian tersebut. Agar kita terus memberi. Tapi kalau tidak ada orang yang mengucapkan, jangan kecewa. Tapi asasnya, jangan meminta. Jangan minta pembalasan. Kerana balasan yang kita inginkan daripada Allah. Orang bercinta saja, lelaki tu kalau beri hadiah pada perempuan tu kata, nak ucap kata, cop. Jangan panggil. Jangan ucap terima kasih. Kerana saya memberi bukan untuk balasan, tapi saya beri untuk perhatian. Kan begitu? Perhatian tu keredaan lah. Keredaan. Kemudian disebutkan bersedekah. Dengan yang ketiga, bersedekah dengan barang yang paling baik yang dimiliki. Makruh bersedekah dengan barang yang telah lusuh dan buruk, kecuali baju. Dia ada sebut baju special kat situ. Yang paling terbaik dalam bersedekah adalah bagi barang yang paling baik yang kita cintai. Kerana berpisah dengan keduniaan itu nikmat, ganjaran. Bukti kita tidak cinta kepada dunia. Ujianlah. Kita selalu tapis-tapis, mana lebih baik. Kita antara terbaik dengan baik, kita bagi baik. Itu baik, itu masih lagi baik. Tapi yang besar ganjarannya adalah beri yang terbaik. Dan itu ujian. Memang kita, Allah Ta'ala akan datangkan dalam kehidupan kita ni, membuat pilihan. Nak bagi RM50 ke nak bagi RM10? RM10 tu dah banyak daripada RM1. Okey lah. Tapi RM50 lebih banyak daripada RM10. Nak bagi yang mana? Jadi kita tapis, kita nilai lah. Kalau bagi RM50 nanti tak bayar duit sewa pula, duit sewa rumah pula. Tak apalah, simpan RM50, bagi RM10. Tapi kalau bagi RM50, tak ada masalah pun, apa-apa. Sebab masih lagi ada RM100 dalam poket tu. Bagi RM50 lah. Lagi senang bagi RM60. 50 dengan 10 tu confuse, campur bagi terus. Kan? Bagi yang paling terbaik. Makruh, bagi yang kurang baik, telah lusuh dan buruk. Ada kempen bagi barang ke Palestin. Kita bagi rak yang dah patah-patah tu. Itu buruk lah perbuatan tersebut. Itu sebenarnya kan bagi sedekah, sebenarnya nak dispose barang daripada rumah kita. Itu tak bagus lah. Kita jangan risau, semuanya akan dinilai oleh Allah. Kita bagi baik ke, kita bagi buruk ke, semua akan dinilai oleh Allah. Kalau pun manusia mengherdik kita di dunia, kita jangan risau, kita akan dapat bahagian kita di akhirat. Kalau kita bagi barang memang niat kita baik dan kita bagi yang paling terbaik, kita dapat ganjaran baik. Tapi kita ni yang terbaik, kita bagi yang paling buruk dalam rumah kita untuk orang yang paling memerlukan, kita pun akan menjawablah perbuatan tersebut. Tapi di sini tidak makruh bagi baju yang telah lusuh. Kerana baju Nabi SAW pun ada melakukannya. Kemudian Nabi ada pakai baju lusuh. Baju lusuh ni simbol kepada menzahirkan, pakai baju lusuh juga daripada menzahirkan sunnah. Sebab Nabi pakai baju sehingga lusuh lah. Kemudian berdoa setelah memberi sedekah. Ni orang memberi sedekah, dia perlu berdoa lah. Kerana mengharap kepada Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Itu doa dia. Wahai Allah, terimalah daripada kami amal kami ini. Sesungguhnya engkau lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Doa ni kita baca setelah kita memberi. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Kerana kita tak tahu Allah Ta'ala terima ke tidak. Jadi kita perlu berharap. Jadi daripada cara berharap adalah berdoa. Kemudian memberi sedekah dengan cara tersembunyi, yakni tidak di hadapan orang lain agar tidak menyinggung perasaan orang miskin yang diberi dan untuk berlindung daripada kemurkaan Allah. Subhanallah, ini susahlah nak buat, kan? Beri dengan cara orang tak nampak. Ni zaman Facebook ni susah sikit. Memang beri, memang ambil gambar, video pula tu.
Memang kita tengah nak dengar dia ucap terima kasih kepada kita. Itu ujian lah. Tapi hakikatnya adab memberi dalam keadaan tersembunyi. Antara kita dengan dia saja. Antara kita dengan orang yang memerlukan tu. Bahkan sebagian ulama menyebutkan apabila ada orang susah datang kepada kita meminta bantuan, kita tak boleh tanya kenapa. Kerana itu mengaibkan dia. Apatah lagi kalau kita menunjukkan muka dia kepada khalayak ramai pula dia tu memerlukan. Tidak bertepatan dengan adab lah. Boleh tak bagi depan orang ramai? Boleh apa tak boleh pula? Boleh lah. Kalau tak boleh pun orang dah buat dah banyak. Boleh. Tapi yang terbaik adalah bersembunyi. Antara kita yang memberi dengan dia yang menerima sahaja. Tapi bagi Syekh kita pernah sebut, bagi orang yang kaya, maksudnya orang kaya, dia memang perlu menghebahkan pemberian. Menghebahkan pemberian. Supaya dia jadi motivasi kepada orang kaya yang lain. Dia tak perlu risau tentang riak kerana memang dia berniat untuk beri. Bagaimana orang niat beri pada riak pula? Jadi dia cuma fokus pada memberi saja. Kalau ada riak itu hubungan dia dengan Allah lah. Tapi orang kaya perlu menzahirkan pemberian tersebut. Supaya orang kaya lain pun terasa untuk memberi juga. Dan tidak ada cacian daripada orang miskin kepada orang kaya setelah dia memberi. Orang kaya banyak terima cacian orang miskin ketika mana orang miskin rasa dia tak memberi. Orang kaya itu tak memberi. Jadi dia akan terlepas daripada cacian orang miskin kalau dia terus memberi. Kemudian menghargai dan berasa dalam hati bahawa sang miskin telah berjasa kepadanya. Dengan kerana sudi menerima sedekahnya yang nantinya akan menjadi saham buatnya di akhirat. Ini adab ni luar biasa. Kalau kita bagi, sepatutnya bukan orang miskin tu yang ucap terima kasih kepada kita. Tapi kita ucap terima kasih kepada dia. Ataupun orang yang menerima tu, kita ucap terima kasih kepada orang menerima. Sebab dia sudi menerima kebaikan kita. Yang mana kebaikan kita tu akan bagi manfaat kepada kita. Kalau dia tak menerima, siapa pula yang nak menerima? Dia dari mana kita dapat pahala memberi tu? Maka kita ucap terima kasih kepada dia sebab dia sudi menerima pemberian kita. Sebenarnya dialah yang telah berjasa kepada kita. Kerana menerima pemberian kita. Sudi menerima duit kita ataupun harta kita. Ini adab. Supaya kita tak pandang rendah dia. Ini orang ni memerlukan saya lah ni. Kalau takkan datang minta. Itu bukan. Sebenarnya Allah Ta'ala yang datangkan ruang tu kepada kita. Ada orang yang, ulama ada sebut. Ada orang yang Allah Ta'ala tidak mahu terima hartanya berada di jalan fisabilillah. Allah Ta'ala tahan dia daripada berjumpa dengan orang-orang miskin. Daripada dia keluarkan hartanya. Maka terkumpullah hartanya makin lama makin banyak tanpa dia keluarkan fisabilillah. Itu bukan kerana Allah Ta'ala nak banyakkan harta di dunia. Itu kerana Allah Ta'ala tak nak terima hartanya di akhirat. Allah Ta'ala tak nak terima hartanya. Na'udzubillah, itu keadaan buruk. Jadi kalau pun kita miskin, kita mesti ada niat untuk memberi. Kerana orang yang memberi ni ada bahagiannya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam mana bahagian habis ke apa? Kau baca? Kau habiskan? Kau habiskan? Ni habis dah. Ada 7. Lepas tu ada cerita. Kemudian memberi sedekah dengan tangan sendiri tanpa diwakilkan kepada orang lain. Tanpa orang lain. Benda tadi. Memberi sedekah dengan tangan sendiri tanpa diwakilkan kepada orang. Itu yang terbaik. Orang yang memberi, dia bagi sendiri. Kecuali jika ada uzur. Memang tak mampu waktu sibuk ke, ataupun bagi di luar negara, kita bagi sedekah untuk orang Afrika contohnya. Kita macam mana nak pergi sana, kita tak mampu nak pergi, tapi kita mampu bagi RM100, nak beli tiket RM10,000 tak mampu. Tak apalah orang sana yang sampaikan. Tapi kalau betul-betul ada sebelah kita ataupun berdekatan kita lah sampaikan. Macam contoh bagi makan jamu ketika berbuka puasa bulan Ramadan. Antara adabnya adalah orang yang memberi makan itu, memberi makan tu makan bersama situ. Makan. Dan terbaik dialah yang agihkan pinggan-pinggan tu ataupun buah kurma yang dia beli tu, dialah yang agihkan. Kerana mendapat kelebihan ini, adabnya. Supaya dia khidmat kepada orang yang menerima tadi. Kemudian bersedekah dengan harta yang halal. Janganlah harta yang haram pula kan. Haram pula nanti jadi. Harta yang halal. Kemudian memberikan dengan tangan kanan. Ni Ustaz Fahmi sebut tadi, gambar tadi tu. Gambar tadi tu cuma mengingat kita janganlah buat macam tu. Kan? Bukan untuk ditiru lah. Bagi dengan tangan kanan. Kecuali jika ada uzur. Dalam gambar tu ada uzur kot. Kita tak nampak tangan kanan dia. Mungkin dia bagi tangan kiri. Jadi contoh ni, tangan kanan kita ni yang masalah. Kita bagilah tangan kiri. Tapi ucap macam orang Melayu lah. Minta maaf ya, saya bagi tangan kiri. Kan? Macam orang jual beli kan. Orang jual beli.
Tangan satu pegang wallet, tangan satu pegang duit. Nak tukar-tukar lambat pula. Minta maaf saya bagi tangan kiri. Uzur dalam keadaan uzur tak apalah. Tapi kalau sengaja tak boleh lah. Menyalahi adab. Kemudian bersedekah ketika sihat lebih dianjurkan berbanding ketika sakit. Kerana ketika sihat boleh bagi banyak lagi. Kan? Boleh bagi banyak tempat. Sakit ni takut nanti nak simpan duit ubat pula. Begitu. Dan bersedekah ketika hidup lebih dianjurkan setelah kematian melalui wasiat. Jadi ketika hidup buatlah banyak-banyak amal. Kerana itu peluang yang kita boleh. Setelah mati belum tentu benda tu kekal kan. Kita wakaf tanah tiba-tiba wakaf Qurannya habis kat situ je. Tak ada orang baca. Kalau waktu mati tu tak ada orang baca, tak dapatlah pahala tu. Tapi kalau ketika hidup bagi banyak pahala boleh dapat. Kemudian dianjurkan bagi yang menerima sedekah untuk mengucapkan. Ini daripada adab orang yang menerimalah. Ajarakallah fima a'taita wa barakalaka fima abqaita wa ja'alahu laka tahura. Semoga Allah memberi ganjaran buatmu wahai orang yang memberi atas pemberianmu dan memberi keberkatan kepadamu atas apa yang berbaki di sisimu. Keberkatan maksudnya penambahan. Semoga Allah tambah lagi apa yang ada di sisimu dan menjadikan seluruhnya itu suci buatmu. Kan maksudnya suci baiklah. Yang dibagi baik di sisi Allah, yang tinggal di sisi kita baik juga di sisi Allah SWT. Itu doa daripada yang beri. Maksudnya sekurang-kurangnya ini doa orang yang menerima tu ucaplah terima kasih kepada orang yang beri. Dia dapat daripada harta tu bukan kerana dia tapi dia dapat kerana Allah Taala yang sampaikan. Itu juga bahagian daripada pemberian nikmat Allah. Jadi orang yang beri ada nikmat bahagian dia, orang yang menerima ada nikmat bahagian dia. Itu daripada adab secara ringkas. Boleh. Masa dah nak habis pula dah. Okey. Jadi kat sini ada muka surat 13 ada kisah salafus soleh yang kita kongsikan. InsyaAllah Ustaz Fahmi akan bacakan insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Jadi tadi kita sudah pun mendengar adab-adab daripada satu amalan yang baik untuk kita lakukan, terutamanya hari Jumaat ni lah, ambil keberkatan hari Jumaat berkenaan dengan sedekah. Okey, baik. Ada soalan nampaknya. Tapi tak apa, sekejap lagi kita tengok selang-selang dengan kita bacakan dalam risalah kita akan sebahagian kisah salafun salih. Sebenarnya banyak sangatlah kehidupan mereka dengan ibadah ini, dengan bersedekah ini, dan ini dipetik sebahagian besar sahaja kisah-kisah daripada sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Yang pertama adalah kisahnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Apabila Nabi SAW mengisytiharkan pengumpulan derma dana untuk peperangan Tabuk. Jadi Tabuk ni kita kena tahu dia 800 km jauh daripada Madinah. Dan dia satu-satunya peperangan yang Nabi SAW isytihar kita nak pergi Tabuk untuk perang. Tujuan dia adalah ada beberapa tujuan lah, supaya ia 800 km jauh lah. Jauh. Jadi bila jauh permusafiran, maka perlukan perbekalan ataupun perlukan bekalan yang banyak lah. 800 km tu jauh, bekal nak banyak. Bila bekal nak banyak, perlukan dana yang banyak. Bila perlukan dana yang banyak, maka Nabi tak boleh tak ada perancangan untuk pengumpulan kepada dana tersebut. Maka Nabi isytiharkan peperangan. Sebahagian daripada peperangan kebiasaannya Nabi akan tak bagi tahu kepada orang ramai, sebabnya adalah al-harbu khuda'ah, kata Nabi. Perang tu adalah satu strategi. Kalau kita war-warkan kita nak pergi begini, habislah, mungkin diketahui dek musuh. Tapi pada peperangan Tabuk memang Nabi isytihar. Satunya kerana untuk menyediakan bekal. Perjalanan tu panjang dan sebagainya. Dalam kisah inilah, saya tak pasti dalam ni ada ke tidak, tak ada. Sayyidina dalam peperangan Tabuk ni lah Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu memberikan 300 ekor unta, dengan jumlahnya mencecah jutaan lah. Cecah jutaan. Kalau kita compare saja, bila Nabi SAW war-warkan tentang dana untuk diberikan untuk peperangan Tabuk,
Sahabat lain banyak diam lah. Banyak yang tak bagi respon. Kerana apa? Kerana mereka tak ada apa nak dibagi. Akhirnya Sayyidina Osman yang angkat tangan, ya Rasulullah, 100 ekor unta. 100 ekor unta tu kalau kita compare harga sekarang 10,000 seekor, kali 100 lah. 10,000 kali 100, 100,000. 100,000 ke? Sejuta? 10,000. Matematik kan tu. 100 kali 10,000. Campur 2 kosong lagi. 10,000 kalau campur 1 kosong lagi 100,000. Campur 1 kosong lagi sejuta. Jadi kali pertama kali pertama itu pun kena congak rosak kalkulator. Kali pertama diberikan saja sudah nilainya sejuta. Lalu Nabi tawarkan lagi siapa lagi yang nak bagi dana untuk kita selesaikan perbekalan untuk ke Tabuk. Sayyidina Osman angkat tangan lagi. Ya Rasulullah, saya tambah 100 lagi. Sampai kali ketiga juga daripada Sayyidina Osman. Jadi kita tahu betapa pentingnya ekonomi umat Islam, sehingga yang duduk di belakang baginda Rasul SAW, dan juga dengan sebab jutawan-jutawan yang ada Allah kurniakan harta yang banyak kepada mereka, tapi mereka agihkan semula untuk agama. Mereka gunakan balik untuk agama. Itu kisah Sayyidina Osman lah. Tapi dalam ni kisah Sayyidina Abu Bakar ketika mana Nabi mengisytiharkan pengumpulan derma. Oh, saya lupa nak sebut. Satu lagi tujuan Nabi isytihar untuk pergi peperangan di Tabuk ini adalah kerana untuk mengurangkan risiko orang munafik ikut. Sebab orang munafik ni peperangan Uhud mereka ikut kan. Jadi sebab apa? Akan buat kacau bilau. Jadi bila Nabi bagi tahu siap-siap kita nak pergi perang di Tabuk, jadi munafik mula datang, mereka akan bagi alasan. Mereka memang tak nak ikut lah, kerana mereka munafik. Dia bukan nak perjuangkan Islam sangat, tapi dia nak menunjukkan dia sebagai Islam, tapi sebenarnya mereka memusuhi Islam. Jadi betul-betul orang yang pergi tu solid adalah orang yang keimanan mereka utuh kepada Allah, menyahut seruan jihad. 800 km kalau nak pergi saja-saja memang tak lah. Bagi orang munafik, maka mereka mula hadir memberi alasan pada Nabi SAW. Ya Rasulullah, isteri saya mengandung, saya tak boleh tinggal. Ya Rasulullah, saya tak apa sihat, saya sakit. Macam-macam alasan yang mereka berikan kepada Nabi SAW. Jadi orang-orang munafik memang tak ikut lah. Dia tak ikut pergi kepada perang Tabuk. Baik, dalam kisah ini Sayyidina Abu Bakar telah menghimpunkan semua perkara yang ada di rumahnya lalu membawa dan menyerahkannya kepada Nabi SAW. Jadi hadis yang masyhur bila ditanya apakah yang tinggal. Sebenarnya ini kisah ni panjang juga. Sayyidina Umar memberikan separuh daripada hartanya. Yang sebenarnya separuh harta Sayyidina Umar itu lebih banyak lagi daripada Sayyidina Abu Bakar. Dengan tujuannya supaya Sayyidina Umar dapat, sebab sahabat ni mereka saling fastabiqul khairat. Selama ni Abu Bakar je yang bagi banyak. Kali ni aku akan pastikan aku bagi lebih daripada Sayyidina Abu Bakar. Nanti Nabi tanya, berapa kamu bagi? Ya, aku akan sebutkan begini-begini dan itu pastinya adalah lebih daripada apa yang diberikan oleh Sayyidina Abu Bakar walaupun dia menyerahkan semua harta dia. Jadi sebenarnya yang diberikan oleh Sayyidina Umar memang adalah lebih lagi daripada apa yang diberikan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Jadi namun malangnya, tak malang sangatlah sebenarnya. Tapi maknanya hajat Sayyidina Umar tu tetap juga tidak tercapai. Kerana apa? Kerana apabila Sayyidina Abu Bakar, bila Nabi kempen untuk dana Tabuk, maka Sayyidina Abu Bakar balik, dia bawa apa benda yang ada, diserahkan semuanya pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah bertanya, "Wahai Abu Bakar, apakah yang kamu tinggalkan daripada hartamu untuk ahli rumahmu?" Maka apa jawab Sayyidina Abu Bakar? Allahu wa Rasuluh. Allah dan Rasulnya. Yang ku tinggalkan adalah Allah dan Rasulnya. Sayyidina Umar ketika mana menyerahkan harta itu, mengharapkan bahawa yang ditanya adalah berapa yang kamu bagi. Tapi ternyata yang ditanya oleh Nabi SAW adalah sebaliknya. Bukan berapa yang kamu bagi, tapi yang Nabi tanya apa yang berbaki. Apa yang berbaki di rumah. Maka di situ tetap Sayyidina Umar tidak dapat menandingi kepada Sayyidina Abu Bakar. Kerana apa? Sayyidina Abu Bakar jawab, apa yang kamu tinggal di rumah? Yang kamu bagi-bagi ni, apa yang kamu tinggal di rumah? Sayyidina Abu Bakar kata, Allah wa Rasuluh. Tak ada apa, aku tawakal tu ala Allah. Semua aku serah untuk agama. Sedangkan Sayyidina Umar tak dapat jawab dengan jawapan yang maknanya lebih baik daripada Sayyidina Abu Bakar.
kerana masih berbaki separuh daripada harta Sayyidina Umar di rumah. Dia bagi separuh. Harap-harap Nabi tanya, berapa banyak kamu bagi? Oh, aku bagi ni lebih lagi daripada Sayyidina Abu Bakar. Banyak Sayyidina Umar bagi. Ya, tapi ternyata yang ditanya oleh Nabi, apa yang tinggal? Maka tetap juga Sayyidina Abu Bakar melebihi kepada Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Memang kok mana pun tak ada sahabat lah yang boleh challenge kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sudut-sudut mana pun bila kita baca manaqib Sayyidina Abu Bakar, memang beliaulah yang terbaik dan beliaulah pun yang menggantikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai khalifah yang pertama. Baik. Itu kisah sikitlah. Baru satu cerita ni. Kau apa kita ni? Dah lebih. Kita patut nak habiskan sejam ya. Kita tengok soalan sikit. Ustaz Husni nak jawab kot? Ustaz, kalau meniaga makanan, Puan Norizita tanya, bila makanan tak habis dia bagi kat jiran-jiran, adakah pemberian itu dikira sedekah yang baik? Baiklah. Tapi lebih baik lagi kalau dia jangan tunggu tak habis lah. Maksudnya dia ada keadaan yang kita kata ada yang paling baik, ada yang baik, kan, ada yang sederhana baik, macam itulah. Jadi kebaikan itu kalau daripada awal waktu dia berniaga lagi sudah dia includekan di dalam perniagaan dia, itu akan sedekah. Kan ada setengah orang berniaga kan, daripada awal pun memang dia dah buat lebih, ada jiran dia yang dia bagi. Itu lebih baiklah daripada awal pun dia nak niat bersedekah. Ada orang dia kira nak bagi yang last ni je lah, sayang nak buang, bagi ke jiran-jiran. Ada orang dia buang terus, tak nak langsung dia bersedekah. Ada orang waktu perniagaan dia dah tengok dah hujung-hujung kan, tengok masih ada berbaki banyak, jadi waktu tengah berniaga tu pun dia sama-sama bersedekah. Ada orang beli dengan nilai RM4 contoh kan, pisang goreng RM4, dia kaut dalam tu nilai RM6. Di situ sedekah dia sebenarnya, pada waktu dia berniaga lagi. Itu. Dan ada orang yang dihujungkan kan, maknanya tak habis baru dia bersedekah. Tetap baik juga sebab dia anggap dia sebagai pemberian. Cuma takkan samalah dengan orang yang daripada awal dia bersedekah tadi. Tetap baik jugalah. Puan Nur Mahdiah tanya, nak tanya masa di Mekah bulan puasa ada seorang Arab bagi segulung duit. Rasanya banyak sebab saya keluar ATM sekeping je. Saya tolak, saya hulur balik kepada dia. Masa saya balik bilik, kawan-kawan kata patut saya ambil dan beri pula kepada orang-orang lain di jalan itu. Betul ke Ustaz? Betul lah. Kalau boleh diberikan manfaat itu kepada orang, okey lah. Sana orang nak bersedekah tu ramai. Jadi orang nak bersedekah ramai. Kadang-kadang sebab kita sebutkan bahawa orang yang bersedekah ni sebenarnya tak penting kepada siapa dia bagi. Cuma kalau dia bagi tu eloklah kepada yang memerlukan. Cuma kesnya kalau dia tersilap bagi kan, kita tak memerlukan, kan banyak lagi orang yang memerlukan. Jadi dia pun tak tahu nak agak siapa yang memerlukan, tapi dia niat nak bersedekah. Jadi kalau pun kita rasa kita tidak memerlukan, sebenarnya boleh saja kita ambil dan diberikan pula kepada orang lain kalau kita rasa kita tidak memerlukan. Tapi sebenarnya kadang-kadang Allah Ta'ala letakkan dalam kita, dipanggil apa, random kan, rawak tu, rupa-rupanya orang yang kita bagi tu betul-betul memerlukan. Kadang-kadang banyak kali jadi macam itu. Dia keadaan orang yang susah apa semua, tiba-tiba dia pun nak minta pun tak nak jatuhkan air muka dia. Tiba-tiba kita rasa Allah hantarkan perasaan nak bagi pada dia. Rupa-rupanya menangis dia. Kerana apa? Saya berdoa pada Allah Ta'ala agar ada Allah hantarkan orang. Allah hantarkan orang macam ni sedekah pada saya dikala saya memohon hanya kepada Allah. Tapi Allah hantarkan hamba-hamba dia untuk bantu. Jadi boleh sajalah. Boleh saja. Dan pengalaman kami time belajar dulu di Mesir dulu. Tambah-tambah lagi bulan Ramadan lah. Kita duduk tunggu-tunggu bas pun tiba-tiba je ada orang ulur 50 genih masuk dalam poket kita kan. Dia salam kita, bagi duit pada kita. Dia tahu, tengok muka-muka budak-budak Melayu, budak-budak ngaji Azhar ni, budak-budak belajar kan bukan banyak duit sangat. Tak ada duit, makan pun bercatu. Ikan sardin potong 3 tuan-tuan. Kita makan satu rumah nasi, makan satu talam. Ikan sardin seekor, potong 3 orang makan dalam satu talam. Bercatu makan. Tapi tiba-tiba ada orang tak semena-mena tengok kita, dia bagi, dia sedekah. Talib ilim fi sabilillah, dia bagi kan. Jadi kita dalam keadaan yang macam tu memerlukan, Allah tiba-tiba dia bagi. Seronok sangat kita. Memang sangat memerlukan.
Jadi tak apalah, kalau dalam keadaan ada orang bagi tu pun kita rasa tak perlu, kita boleh salurkan pula kepada orang yang kita rasa perlu. Jadi itu antara ni lah. Sebenarnya niat untuk kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hilang tu. Niat untuk kita bersedekah itu adalah niat untuk bersedekah itu interaksi kita dengan Allah, ya. Interaksi kita dengan Allah. Macam contoh, sebenarnya dengan makhluk ni tak penting, sebab antara kita dengan Allah. Antara kita dengan Allah. Kan baca hadis yang kisah orang silap bagi sedekah kan. Dia bagi kat orang kaya, dia bagi kat pelacur, dia bagi kat pencuri. Jadi dia nak sedekah secara sir, tapi besok paginya ternyata dia silap bagi. Jadi orang-orang yang sebegini sebenarnya tidak dihairankan akan kepada siapa disedekahkan tu. Dengan sebab sedekah dia, pelacur tadi taubat, aku ni buat maksiat pada Allah pun, Allah Ta'ala tak putuskan rezeki pada aku, orang nak bagi pada aku. Akhirnya dia bertaubat daripada zina dia, ya, kerana sedekah yang orang bagi. Kita tak nampak kebaikan dia kat mana, kita rasa tak kena bagi pada orang itu. Dan sebenarnya hakikatnya bukan tempat mana yang kita bagi itu yang penting. Walaupun penting lah, sebab Nabi bagi anjuran tadi kan, Ustaz sini dah baca ayat je, wa atizal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil. Itu sebenarnya supaya kita ni pandai berstrategi. Orang perlukan, sebenarnya yang itulah lebih layak untuk kita bagi. Tapi dalam pemberian sebenarnya yang penting adalah interaksi kita dengan Allah. Suka saya untuk saya memetik kisah yang berlaku kepada Al-Imam Al-Habib Imam Haddad, Imam Haddad rahimahullah. Bila mana Imam Haddad ada seorang datang nak bagi duit nak buat masjid. Nak buat masjid. Jadi setiap kali ada orang ini datang, dia nak bagi, Habib, ni saya nak bagi duit, saya nak minta buat masjid lah. Hajat saya, duit yang saya nak bagi ni adalah untuk Tuan Habib, Tuan Syekh dirikan masjid. Dirikan masjid tu buat masjid lah, bukan kahwin. Kan? Tapi elok juga dicari kan ustaz-ustaz yang bujang kan. Ustaz-ustaz yang bujang tu, ustaz, duit kahwin cukup ke ustaz? Tak cukup. Ni saya bagi ustaz buat kahwin lah. Seronok sangat lah ustaz tu. Ustaz Ayub ada di depan. Kan? Kalau ada boleh bantu mudahkan orang buat sunnah Nabi kan. Pun boleh, tapi yang dimaksudkan dalam kisah ni adalah dia bagi duit pada Imam Haddad untuk didirikan masjid lah, untuk buat masjid, bina masjid. Jadi Imam Haddad rahimahullah kata apa? Imam Haddad kata, saya boleh terima duit ini, tapi ikut suka saya nak buat apa. Maksudnya duit ni saya terima, ya, awak kalau awak setuju dengan syarat ni, saya ambil duit ni. Iaitu syaratnya adalah awak sudah serahkan duit pada saya, awak sudah pun mendapatkan pahala daripada Allah Ta'ala atas apa yang awak sedekahkan, dan sukati saya lah, saya nak buat apa dengan duit tu. Sama ada saya nak buat masjid, sama ada saya nak guna pakai sendiri, saya nak buat apa pun ikut suka saya. Kalau awak setuju, awak boleh serahkan duit tu pada saya. Ya, jadi orang ni tadi terus bila dengar macam tu teragak-agak, tapi saya nak buat masjid, Syekh. Saya fikir dululah. Saya fikir dululah, sebab dia rasa tak berbaloi untuk dia serahkan. Lepas tu Syekh kata, saya suka hati saya lah. Kalau saya tak nak buat masjid pun tak apa duit tu. Saya buat benda-benda lain pun. Maknanya awak dah dapat pahala sedekah awak, tapi saya buat ikut suka saya. Tak apalah, saya balik fikir dulu. Datang lagi orang lain, benda sama juga. Nak serah duit, minta nak buat masjid. Habib bagi syarat yang sama juga. Ya, Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah. Kutub Awliya. Ya, jadi sama juga. Jadi balik fikir, tak baloi aku nak buat masjid, tiba-tiba dia guna untuk lain, tak sampai niat aku ni kan. Jadi akhirnya ada seorang yang disebutkan, dia datang, kemudian dia bagi dengan niat yang sama. Kemudian bila Habib bagi syarat yang macam itu tadi, maka disebutkan lelaki ni terus, alhamdulillah ya Allah, syukur, alhamdulillah, selesai niat aku untuk aku serahkan kepada Syekh untuk dia manfaatkan apa benda untuk dibuat masjid ataupun dia buat apa saja, tapi aku dah selesai lah. Maknanya yang niat aku untuk sedekahkan tu saya terimalah. Terpulanglah kepada apa niat asal saya adalah nak buat masjid. Tapi kalau Habib kata begitu,
terpulanglah, yang penting saya selesai untuk saya serahkan dan saya mengharapkan Allah Ta'ala bagi pahala daripada apa duit yang saya serahkan. Maka apa kata Habib? Habib kata, duit kamu aku terima untuk aku uruskan buat masjid. Sebenarnya yang lain itu aku sebenarnya tidak terima dan Allah Ta'ala pun tak nak berikan kepada aku. Ya, kerana apa? Ya, kerana keikhlasannya masih lagi tergantung dengan hawa nafsu dia. Dia nak buat masjid kan? Dia nak buat masjid. Jadi kita sebenarnya sedekah ni satu amalan yang kita bagi dan kita lupakan. Dia bukan kita bagi, kita teringat-ingat lagi. Macam mana sayang bagi duit nak buat masjid. Dia tak buat masjid. Contoh. Sebenarnya kita, waktu kita berikan dengan niat kita, kita sudah pun bermuamalah dengan Allah Ta'ala atas niat kita. Tapi orang tadi yang diserahkan duit kepada dia, itu dah jadi satu amanah kepada dia. Itu kata Habib. Duit apabila diserahkan kepada aku, itu sudah jadi amanah. Orang minta aku buat masjid, aku perlu tunaikan amanah itu untuk buat masjid. Itu antara aku dengan Allah pula. Itu amanah yang perlu aku tunaikan daripada apa yang orang amanahkan. Orang yang sedekah, dia sedekah aja. Itu muamalah dia dengan Allah. Orang yang terima ataupun jadi wakil untuk melaksanakan niat dia, dia amanah dia kepada Allah. Maka orang ni tadi, dia masih ada hawa nafsu dia. Dia masih berat nak lepaskan duit dia, ya, kerana dia belum lagi bermuamalah dengan Allah, tapi dia masih lagi bermuamalah dengan hawa nafsu dia. Saya nak bagi, tapi syarat saya ginilah, ROI apa ni daripada apa yang saya bagi ni. Kalau tak ada, saya fikir-fikir dululah. Contoh begitu kan. Jadi ada benda yang masih lagi yang jadi gap ataupun yang jadi sempadan di antara dia dan Allah Ta'ala dalam sedekah dia. Maka lelaki yang terakhir ni tadi, Imam Haddad terima duit dia. Saya akan jalankan amanah Tuan kerana ini adalah amanah yang Tuan beri kepada saya. Tuan sudah pun mendapatkan ni dan saya akan laksanakan kerana Tuan ikhlas, ya, untuk memberikan, walaupun Tuan tahu berkemungkinan saya akan gunakan duit ini kepada yang bukan untuk bina masjid. Tapi tentulah saya takkan gunakan amanah orang untuk dikhianati. Maka itu untuk menguji keikhlasan orang yang hadir, memberikan kepada orang tersebut. Okey. Jadi itu antara kisah Imam Haddad tadi lah, ke mana konon cerita tu. Baik. Okey, kemudian seterusnya kisah Sayyidina Abu Bakar juga, yang nombor 2 muka surat 13. Ya. Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu berkata, biasanya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu membeli hamba-hamba yang lemah untuk dimerdekakan. Lalu bapa beliau, yakni Sayyidina Abu Quhafah radhiyallahu anhu berkata, jika kamu ingin memerdekakan hamba, maka beli dan merdekakan hamba-hamba yang gagah agar mereka dapat membantumu apabila tiba masanya nanti. Lalu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, saya tidak memerdekakan mereka untuk diri saya. Nampak? Ini pun satu bentuk lagi. Ya, bantu tu bukan ada maslahah tertentu, sebab kita bermuamalah dengan Allah Ta'ala. Man dhallazi yuqridullaha qardan hasana, kan? Dia berurusan dengan Allah hakikatnya. Saya bukan untuk dapatkan apa-apa masalah daripada dia. Saya bebaskan, cari orang-orang yang macam ni, yang badan kuat-kuat ni, bila dia orang terhutang budi dengan saya merdekakan mereka, nanti dia orang khidmat pada saya lah, angkat-angkat saya jadi follower saya, pendukung saya, mereka akan. Inilah baru untung sedekah. Sedekah yang kita boleh dapat balik something daripada apa yang kita sedekahkan. Kata Sayyidina Abu Bakar, saya bukan sedekah untuk cari untung untuk diri saya, tetapi saya merdekakan mereka untuk hanya mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan berapa ramai hamba-hamba yang dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar itu adalah orang-orang yang kuat agamanya kepada Allah. Sayyidina Bilal antara yang dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar, ya. Sayyidina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, siapa dia? Beberapa antaranya juga Sayyidina Salman Al-Farisi juga dibantu oleh Sayyidina Abu Bakar untuk dimerdekakan. Dan orang-orang inilah yang menjadi pendukung baginda Rasul, penegak agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kita cari redha Allah, bukan kita cari redha makhluk. Yang ketiga, kisah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Pada satu ketika Muhammad bin Munkadir rahimahullah datang bertemu dengan Sayyidatina Aisyah dan membentangkan hajatnya kepada Sayyidatina Aisyah. Lalu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha kata, pada saat ini saya tak ada apa-apa. Jika sekiranya saya ada 10,000, nescaya saya akan berikan kepadamu seluruhnya. Namun saya tak ada apa-apa. Dia minta, ada sesuatu perkara yang dia minta. Aisyah kata, aku tak ada benda. Faqidu syai' la yu'tihi.
Kan orang yang tak ada apa-apa, macam mana nak bagi apa-apa tu, sesuatu. Tak ada sesuatu, nak bagi sesuatu macam mana? Maka kalau aku ada 10,000, aku bagi semua 10,000. Tapi tak ada apa. Ceritanya time ni tak ada apa-apa. Kan? Kalau kita ayat ni kita pakai juga. Tapi dalam poket kita ada 10,000 lah. Saya tak ada apa-apa ni. Kan? Saya tak ada duit. Kan dah cakap banyak kali tak ada duit. Padahal dalam poket banyak duit. Berkepuk-kepuk duit. Itu kita. Ini memang sungguh tak ada apa-apa. Ya. Mendengarkan jawapan tersebut, Muhammad bin Munkadir rahimahullah pun berlalu pergi. Tak lama kemudian, Khalid bin Asad telah menghantar 10,000 dirham kepada Sayyidatina Aisyah sebagai hadiah. Sebenarnya dibagi kepada Aisyah. Yang ni kamu pakailah, nak buat apa-apa kamu gunalah untuk kamu. Ya. Lantas Sayyidatina Aisyah berkata, sungguh ucapanku ini sungguh cepat diuji oleh Allah Ta'ala. Kan tadi Aisyah kata, ke aku kalau ada aku bagi. Tiba-tiba ada orang bagi hadiah, maknanya memang dah jadi milik dia. Jadi sungguh ucapan ni jadi satu ujian. Yang ni tadi kalau aku yang kata kalau ada aku bagi. Kan? Cepat sungguh Allah Ta'ala uji. Lalu beliau terus menghantarkan utusan kepada Muhammad bin Munkadir untuk panggil. Setelah itu dia serahkan 10,000 tadi kepada Muhammad bin Munkadir. Ini ujian. Kan berat sungguh. Tadi ceritanya boleh cakap lah sebab tak ada. Ini ada. Ada tu jadi ujian kan. Allah tadi aku kata kalau ada nak bagi ke tak bagi. Tapi dia tak tahu ni. Kan dia bukan tahu aku dapat 10,000 ni. Jadi satu ujian berat untuk kita lepaskan. Maka ujian itu memang sesuatu yang berat bagi kita juga adalah harta kita. Kata para ulama kan, dikala waktu yang kita berat untuk melepaskan, waktu tu lepaskan. Kan duit ni rasa berat sangat nak lepas, nak sedekah tak, ada ke cukup ke tak, bismillah lepaskan. Itu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita dan tawakal saja. Kita berharap pada Allah. Yang keempat, dua cerita yang last ni kita bagi Ustaz Husni bacalah. Sekaligus dengan penutup. Ini je. Bismillah. Kisah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Satu ketika Sayyidina Ali radhiyallahu anhu keluar untuk membeli bekal makanan rumahnya dengan berbekalkan 2 dirham. Dalam perjalanannya beliau ditahan oleh seorang lelaki yang fakir. Lalu lelaki itu berkata, wahai tuan, saya sudah 3 hari tidak makan. Mendengar ucapan tersebut, maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu memberikan 2 dirham tersebut kepada lelaki itu. Lalu pulang ke rumah tanpa bekal makanan. Masya-Allah. Setibanya di rumah, maka ditanya oleh Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha, di mana bekal makanannya? Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menceritakan kisah yang berlaku. Maka bertanyalah lagi Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha, lalu bagaimana dengan makanan kita pada hari ini? Maka jawab Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, tak mengapa, biar aku ke rumah ayahmu dahulu. Dalam perjalanan tersebut, beliau bertemu dengan seorang sahabat Ansar yang membawa seekor unta merah. Unta merah maksudnya unta yang berkualiti tinggi lah. Lalu ditahan, wahai Ali, apakah engkau ingin membeli unta ini? Harganya 20 dirham sahaja. Maka jawab Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, aku mahu tapi aku tak punya wang ketika ini. Maka sahabat itu berkata, tak mengapa, engkau ambil dahulu. Nanti apabila engkau punya wang, engkau bayarkan sahaja kepada aku. Setelah itu mereka berpisah. Dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu meneruskan perjalanannya menuju ke rumah Rasulullah SAW. Di pertengahan jalan, beliau ditahan oleh seorang sahabat. Lalu ditanya kepada beliau, wahai Ali, apakah engkau ingin jual unta ini kepada aku? Maka jawab Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, boleh jika engkau berminat membelinya. Maka sahabat itu bertanya, berapa harganya? Maka jawab Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, aku ingin menjualnya dengan harga 40 dirham. Maka lantas sahabat itu bertanya, membayarnya tanpa tawar-menawar. Dengan wang 40 dirham tersebut, maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu segera berpatah balik mendapatkan sahabat Ansar yang menjual unta tadi untuk membayar hutangnya 20 dirham. Subhanallah. Ni kisah ni kalau tak urai pun fahamlah dia punya dia punya pengajarannya. Kisah yang bermula daripada memberi 2 dirham, Allah Ta'ala kekalkan bagi Sayyidina Ali 20 dirham. Digandakan. Sekurang-kurangnya 10 kali ganda kan. Masya Allah. Yang tinggal tu hanya keyakinan saja kita kepada Allah, yang Allah Ta'ala akan membalas apa yang kita berikan. Dan itu perlukan kepercayaan yang sangat tinggi.
keimanan yang sangat teguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini kisahnya Sayyidina Ali yang habiskan seluruh bekalan makanannya, berdepan pula dengan isterinya Sayyidatina Fatimah pula. Cabaran besar lah. Tapi dengan keyakinannya kepada Allah, dia tahu perbuatan baiknya akan Allah Ta'ala ganjarkan. Maka pada hari itu juga Allah Ta'ala berikan gandaan 20 dirham tadi. Maka kita perlu ambil beratlah, jumpa tanamkan kisah ini dalam hidup kita. Di saat kita takut untuk memberi, sebenarnya itu cuma perasaan saja. Yang mana kalau kita sanggup korbankan rasa berat itu, Allah Ta'ala akan gantikan ketika itu juga. Allah Ta'ala gantikan ketika ini. Dalam perjalanan tak sampai lagi rumah Rasulullah, Allah Ta'ala dah balas 20 dirham. Kemudian kisah yang terakhir, kisah Abu Sahal As-Sa'luki. Ketika Abu Sahal As-Sa'luki, salah seorang ulama besar Islam yang wafat pada tahun 369 Hijrah, sedang mengambil wuduk, datang seorang lelaki datang meminta bantuan. Beliau dapati ketika itu di sisi beliau tiada sebarang wang yang dapat diberikan. Lalu beliau katakan, tunggu sehingga saya selesai berwuduk. Kata Abu Sa'al As-Sa'luki, saya tengah wuduk ni, tunggu saya wuduk dulu. Setelah berwuduk, kata beliau, ambillah cerek wudukku ini untuk engkau jualkan. Pada saat ini saya tiada harta yang lain yang boleh diberikan kecuali cerek ni saja. Nanti kau jual, kau dapat duit. Daripada duit tu kau guna untuk selesaikan masalah yang sedang berlaku dalam kehidupan. Jadi ini kisah seorang ulama yang sifat dermawannya itu dah jadi karakter yang bukan dibuat-buat dah. Nak fikir dulu, tunggu saya fikir dulu, saya nak bagi apa. Tak ada, tunggu sekejap. Apa saya ada saya bagi. Jadi dia bagi apa yang dia ada, yang dicerek itu saja untuk digunakan. Keyakinan begini kerana percaya dalam memberi sentiasa ada pulangan. Dalam memberi sentiasa ada pulangan. Jadi orang begini tidak risau tentang kehilangan, kerana kehilangan tidak pernah berlaku dalam berurusan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam urusan dunia, apa saja yang kita berikan itu sentiasa ada cara untuk kita dapatkan semula. Kalaupun ia tidak sama seperti apa yang kita berikan, kita akan dapat yang lebih baik daripada itu. Jadi Imam Syekh Abu Sahal As-Sa'luki ni percaya tentang perkara tersebut. Maka sekadar bagi cerek itu bukan apa-apa yang akan bakal dia dapatkan. Ini semua kisah ni saya dapat daripada kitab Fadilat Sedekah Syekh Muhammad Syekh Zakaria Kandalawi. Jadi boleh baca di situlah. Banyak kisah-kisah sedekah, kisah-kisah zuhud kehidupan para sahabat, para ulama yang boleh kita ambil iktibar. Kita kena baca kisah-kisah ni untuk beri motivasi kepada diri kita. Kumpul sebanyak-banyaknya kisah orang yang memberi dan kelebihan memberi dalam kehidupan kita agar kita tidak kering semangat untuk memberi. Bahkan Islam ni membangun kerana sifat memberi tadi. Sama ada memberi harta atau memberi bantuan atau isar, memberi lebih kepada orang lain, mengutamakan orang lain. Itu semua kerana ruh Islam tu. Maka naik Islam tu dengan perasaan. Tidak ada simpan menyimpan lah. Simpan menyimpan. Untuk akhirat tu tidak ada. Baik. Kemudian terakhir di sini ada sebahagian amalan pembuka rezeki. Yang saya ambil daripada kitab Kaifa Takunu Ghaniyan. Bagaimana untuk kamu menjadi seorang yang kaya. Kaya harta dan kaya jiwa, yang dikarang oleh Al-Habib Sa'ad rahimahullah ta'ala. Ada diterjemahkan oleh beberapa orang asatizah. Ada di pasaran, boleh dapatkan lah. Antara amalan pembuka rezeki adalah yang pertamanya adalah taqwa dan istiqamah. Ada orang lalu minta amalan pembuka rezeki apa? Ada doa ke? Tak ada, yang ada adalah taqwa. Itu permulaan dia. Doa banyak tapi tak ada taqwa, tak jadi juga kan. Kita doa banyak tapi tak percaya pun Tuhan boleh bagi, ragu-ragu. Bacalah banyak mana pun, Allah Ta'ala setakat itu je lah. Kita dengan dia, bagaimana sangka kita kepada dia, begitulah hubungan dia kepada kita. Jadi paling awal adalah dengan jaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan istiqamah dengan ketakwaan tersebut. Kemudian banyakkan bersyukur, banyakkan baca Al-Quran. Lazimilah surah Al-Waqi'ah, surah Taha, surah Al-Ikhlas, surah Al-Qadar, fardu. Kemudian melazimilah zikir dan berdoa, istighfar, selawat dan tahlil. Jagalah silaturahim, jagalah akhlak dan bersifatlah qanaah. Kalau qanaah ni maksud cukup dengan apa yang kita ada. Sebenarnya kita dah banyak apa yang kita ada. Cuma kita selalu cari apa yang kita tak ada. Bila kita selalu cari apa yang kita tak ada, kita sering rasa kita tak cukup.
Tapi kalau kita tengok apa yang kita dah ada dengan bersifat qanaah, maka kita tahu kita sebenarnya banyak dah diberi oleh Allah Taala. Dan keluarlah bekerja di awal pagi, itu formula dia. Awal pagi lepas solat subuh doa, teruslah bekerja. Jangan tidur lepas subuh, kerana itu menahan rezeki jasmani, rezeki fizikal. Dan layanilah tetamu dengan baik dan bersifat dengan sifat pemurah. InsyaAllah Allah Taala akan memurahkan rezeki kita, mempermudahkan laluan rezeki masuk ke dalam kehidupan kita. Wallahu alam, sekadar itu. Saya serahkan semula kepada Ustaz Fahmi. Alhamdulillah. Setelah selesai kita punya topik berkat Jumaat pada pagi ini, membahaskan tentang adab-adab bersedekah. Okey, ada sikit komen kes tadilah yang ambil balik. Saya bagi balik saja, tak sampai hati nak ambil sebab orang lain lagi perlu. Jadi tak apalah, atas dasar perasaan itu mungkin pada sangkaan kita pun dia akan berikan lagi pada orang yang perlulah. Itu pada sangkaan kita lah. Tapi sebenarnya boleh saja, kedua-duanya pun boleh. Kalau dia berikan kepada kita dan sudah jadi hak milik kita, kita pun boleh bantu lagi orang lain yang memerlukan, dan dia pun akan dapat pahala juga daripada apa yang kita bantu sampaikan. Seelok-eloknya buat begitu jugalah. Maknanya boleh ambil, boleh terima, lepas tu kita tambahlah lagi. Kita tambah lagi. Contoh mudah kan. Contoh mudah kita ni, kadang-kadang kita pergi ke kedai makan. Kita makan, time nak bayar, kita pergi dekat kaunter, dia kata, "Ustaz, dah ada orang bayar." Kan? Dah ada orang bayar. Allah, siapa pula? Dia minta Ustaz doakan je lah dia. Dia belanja Ustaz hari ni. Tak apalah, kita pun tak tahu siapa orang dia. Kita dah keluar duit untuk bayar kita punya makan kan. Jadi tak apalah. Kita sebenarnya ada je duit. Kita boleh je makan sendiri. Dan kita pun hari tu pun tidaklah kita perlukan bantuan daripada orang untuk kita makan. Tapi ada orang bagi. Tak apalah. Kita yang dah keluar duit tadi, kita tengok pula. Perhati keliling kan. Akak tu yang meja ujung tu, dia dah bayar belum? Belum lagi. Saya bayarkan dia pula. Kan boleh begitu. Ada satu keadaan lah. Satu keadaan. Pernah satu ketika tu, kita sebenarnya daripada tu kita boleh perhati. Agak-agaknya siapa yang memerlukan kan. Kalau kita dah ada orang belanja kita belanja pula orang lain. Kan dia punya manfaat tu kan berjangkit. Dia nak bantu kita, dah selesai. Kan kita pula sedekah pula kepada orang lain. Kan patut-patutnya seorang saja yang dapat manfaat kan, tapi sebab bila melantun-lantun macam tu, lebih ramai lagi yang dapatkan manfaat dia. Jadi pernah satu ketika tu kita tengok daripada cara dia order makan pun kita tahu dia mungkin orang yang sangat memerlukan. Kan dia order nasi putih, kicap dengan telur je. Contoh telur dadar. Itu pun macam berfikir lama nak ambil. Kalau ada telur tu boleh order separuh, mungkin dia nak order separuh lah. Kan air pun dia tanya ada tak air yang free refill ke, air kosong. Jadi cara dia pun kita tahu dia orang susah kan. Jadi awal-awal kita pergi pada kaunter, kita cakap kat dia, pergi bagi dia ayam seketul kan, saya bayar. Kan. Jadi tak apalah, dalam keadaan mungkin kita pun tak nak bagi tahu dia yang kita bantu dia. Kan. Tapi bila kita tengok riak wajah dia apabila dah dia bagi tahu yang dia tu mukanya dengan sangat bersyukur macam tu kan. Kita pun ya Allah, mudah-mudahan amalan ni kau redha. Aku harap dia dalam keadaan yang memerlukan macam itu, maknanya Allah Ta'ala mudahkan juga urusan dia. Hari ni makan tengah hari dia dah selesai lah, maknanya aku bayar. Mudah-mudahan nanti waktu-waktu yang lain dia dapat juga dipermudahkan oleh Allah akan segala urusan dia. Jadi itu pun salah satu cara jugalah. Salah satu cara juga untuk kita sebarkan manfaat yang lebih. Kita mungkin boleh dapat manfaat itu, atau boleh kita menyangkakan bahawa kalau tidak kepada kita, dia akan bagi pada orang lain yang mungkin memerlukan jugalah. Tapi kalau pun kita ambil, sebenarnya kita juga boleh panjangkan juga manfaat itu kepada orang lain. Dan bahagian daripada soalan tadi, menguji keimanan memang iyalah. Kan dalam bab sedekah ni, sebab kita rasa kita memiliki. Rasa memiliki itu satu ujian dah. Padahal kita tidak pernah memiliki apa-apa. Kita semua apa yang ada pada kita adalah apa yang dibagi pinjam saja oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bagaimana kita menguruskan apa yang Allah Taala bagi pinjam, itulah yang akan dinilai di sisi Allah dan jadi ujian. Sebab itu sebenarnya tak ada perbezaan pun di antara orang susah dan orang kaya.
orang yang banyak harta, orang yang sikit harta. Ya, kerana setiap apa bahagian tu diuji. Orang yang sikit harta diuji dengan bagaimana dia nak menerima harta ataupun dia nak mencari harta. Orang yang diberikan harta yang banyak juga diuji. Ya, macam mana dia nak spend, apa kita kata, membelanjakan. Ya, bagaimana dia nak membelanjakan harta itu. Ya, Allah Ta'ala tak tanya nanti di hari akhirat, ya, berapa banyak harta yang aku bagi pada engkau. Tidak, sebab khazanah Allah Ta'ala tu infinity kan. Macam kalau diumpamakan burung yang minum daripada air laut, ya, tarik daripada air laut tu, kemudian menitis semula. Setitik itulah apa yang diberikan kepada manusia, dan lautan itulah adalah khazanah Allah. Itu pun jatuh balik kan. Air setitik daripada paruh burung tu jatuh balik. Macam itulah umpama apa yang diberi oleh Allah kepada manusia seluruhnya dengan perbandingan dengan khazanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cukup banyak. Allah bukan tanya berapa banyak, berapa bilion aku bagi kamu waktu kamu hidup dulu untuk kamu guna untuk hidup. Allah tak tanya begitu. Tapi Allah tanya, waktu aku bagi kamu dengan jumlah ini, apa yang kamu lakukan dengan jumlah itu, dan mana bahagian aku di dalamnya. Maksudnya untuk aku fisabilillah itu mana? Untuk jalan Allah itu mana? Yang kita belanjakan untuk Allah itu mana? Maka itulah yang akan ditanya di hari akhirat kelak. Kan Nabi sebut dalam hadis kan, tidak berganjak kaki anak Adam melainkan ditanya tentang 4 perkara kan. Yang harta dia double, yang lain semua amal, ilmu, banyak mana amal, lepas tu yang harta dia tanya double side, 2 side. Harta kamu daripada mana datang, ke mana belanja. Nampak tak? Jadi di situlah kita ambil sebagai satu panduan untuk kita melaksanakan bahagian daripada amalan ini. Mudah-mudahan sikit ke banyak ke itu tak penting, tapi kita harapkan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita dapat menjalankan tanggungjawab kita sebagai hamba kepada Allah dalam interaksi kita dalam kehidupan bersama-sama dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Maka di situlah syariat Islami yang dibawa cukup cantik. Adanya kita buat korban kan, kita buat korban itu semua bahagian daripada yang akhirnya diserahkan daging tu kepada orang miskin. Dalam agama kita sebenarnya ada pemeliharaan sosial. Allah Ta'ala bunyinya je minta infak untuk Allah fi sabilillah. Korban, bayar lembu, kita niat untuk maknanya untuk dapat redha Allah. Tapi manfaat dia balik kepada siapa? Balik kepada hamba-hamba Allah balik. Zakat. Kenapa dia wajibkan kita zakat? Zakat tu balik ke mana? 8 asnaf. 8 asnaf tu siapa? Orang-orang yang memerlukan. Jadi sebenarnya dalam syariat kita tu, dia ada ibadah yang melibatkan anggota badan, dan dia ada ibadah yang melibatkan maliyah, harta, tasarruf mal. Jadi kedua-duanya pun akan balik manfaat dia kepada manusia itu sendiri, khususnya dalam manfaat dia kepada hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang boleh kita bincangkan dan kita simpulkan pada hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga mewakili Qubat Center bagi tuan-tuan dan puan-puan yang berinfak untuk Qubat Center, bagi kita menjalankan program-program percuma di Qubat Center. Kita ada tasmid ataupun talaqi online, kita ada talaqi secara hadir, kaunter seorang-seorang. Kemudian kita ada program-program FB Live, dan kita rangkakan banyak lagi program-program dakwah di luar. Jadi kepada yang menyumbang, kami ucapkan jazakumullah khairal jazak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima semua, dan juga doakan kami juga dapat menjalankan amanah tuan-tuan dan puan-puan untuk segala sumbangan-sumbangan tersebut, untuk kami salurkan semula sebagai satu jalan dakwah untuk memperkenalkan agama, memperkenalkan Al-Quran kepada masyarakat. Kita tak nak orang dibebani dengan wang kerana dia tak nak mengaji kerana bebanan wang dan sebagainya. Jadi Qubat Center mengalu-alukan kehadiran untuk hadir mengaji Quran, mengaji fardu ain di sini, dan kita buat secara percuma. Dan bagi yang berkemampuan, yang nak menyumbang, nak menginfakkan, kita ambil konsep zakat jugalah di sini. Maksudnya yang nak mengaji tapi mungkin tak berkemampuan, boleh datang mengaji. Dan yang ada kemampuan lebih, ada rezeki lebih, dia pun boleh sumbangkan lebih, maknanya ditampalkan kepada yang
tak mampu tadi. Yang penting semuanya dapat manfaat, kan? Hatta kita tak sempat datang mengaji pun, boleh sama-sama kita berkongsi daripada sudut perbelanjaan ataupun menampung kepada dana dakwah yang ada di Kubat Center. Kami ucapkan jazakumullah khairal jazak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima bahagian daripada setiap infak yang dilakukan oleh tuan-tuan dan puan-puan kepada kami, dan kami berharap agar tuan-tuan semua mendoakan kepada perjalanan dakwah yang dilakukan di Kubat Center. Saya mewakili kepada seluruh guru-guru jugalah di Kubat Center mengucapkan terima kasih atas apa sahaja sokongan yang diberikan oleh tuan-tuan semua kepada kami. Jazakumullah khairal jazak. Mudah-mudahan kita semua sentiasa diberkati, dirahmati. Amalan-amalan kita, sedekah, infak kita semua diterima oleh Allah Ta'ala, insya-Allah. Wallahu Ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Saya minta Ustaz Husni doa sikit insya-Allah untuk ujung ni. Mudah-mudahan hari Jumaat ini hari yang kita waktu ini jadi saat yang Allah Ta'ala kurniakan saat makbulah ataupun mustajabah, yang diistijabah atau dikabulkan oleh Allah Ta'ala akan segala hajat kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim fil awwal ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa wa ala عباد الله الصالحين من أهل السماوات وأهل الأراضين ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا ذوي القدر الجلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين واحشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا واسع المغفرة يا الله يا ربنا يا لك الحمد يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih pada semua yang bersama-sama pada pagi ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada hari Isnin insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.